Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rahasia terbaru terbongkar berkait dengan Rafizi dan peletakan jawatan beliau. Rahasia ini terbongkar di media sosial, yang mana betul-betul mengejutkan ramai orang. Baik, kita mulakan dengan janji Rafizi untuk letak jawatan. Beliau pada 10 Mei yang lepas telah pun menyatakan bahawa beliau bersedia untuk melepaskan jawatan sebagai menteri dan juga bersedia untuk menjadi ahli biasa. Itu adalah kesediaan Rafizi, tapi belum pun dia kata dia letak jawatan. Dia hanya cakap dia bersedia untuk letak jawatan. Okey, baik. Itu pengakuan Rafizi. Rahsianya hari ini ialah terbongkar satu gerakan yang mahu menuntut. Gerakan ini dipanggil Gerakan Tuntut Rafizi Letak Jawatan. Dan bila disiasat, gerakan ini bukan dianggotai oleh ahli-ahli PKR, tetapi ia dianggotai oleh kem-kem pembangkang ataupun para penyokong pembangkang. Mereka ni giat di dalam media sosial. Tiadalah secara rasmi mereka membuat satu gerakan. Tidak secara rasmi sebenarnya. Mereka hanya berduyun-duyun, berjemaah, menghentam Rafizi, juga menghentam PKR. Sudah kehabisan modal politik, sudah kehabisan cerita politik, sudah kehabisan cara nak tumbangkan kerajaan perpaduan ini. Mereka gunakan apa saja isu, termasuk isu kekalahan Rafizi, sebagai bahan untuk mengucar-kacirkan kepimpinan kerajaan sekarang. Yang mereka mahu ialah kerajaan sekarang kelihatan kucar-kacir. Rahsia itu terbongkar apabila satu tim pengulas politik membuat satu survei. Mereka melihat dalam TikTok, dalam YouTube dan dalam Facebook apakah isu yang paling banyak berlegar berkait dengan Rafizi sekarang. Isu yang paling banyak berlegar dalam ruangan media sosial ialah kononnya mereka menuntut janji Rafizi supaya letak jawatan. Sebenarnya mereka suka kalau Rafizi letak jawatan. Bukannya kerana Rafizi, bukan kerana janji Rafizi sebenarnya. Mereka hanya suka kalau melihat PKR berpecah. Selain daripada itu, mereka mahu memancing Rafizi. Inilah satu gaya politik yang disebut serangan rahsia. Mereka menghasut Rafizi, cuba menghasut Rafizi untuk tinggalkan PKR. Lalu, selepas meninggalkan PKR, Rafizi ke mana? Tiada jalan lain. Rafizi mempunyai hanya beberapa pilihan yang terhad. Pertama, mungkin Rafizi boleh menubuhkan parti politik yang baru. Yang kedua, Rafizi boleh menyertai parti politik yang baru. Jadi mana-mana pun boleh dibuat oleh Rafizi. Dengan kepimpinan yang ada pada Rafizi, tidaklah sukar sebenarnya Rafizi untuk menyertai mana-mana parti politik yang baru, mahupun memimpin parti politik yang baru. Tetapi telah diberitahu janji Rafizi ialah beliau tidak akan keluar PKR. Rafizi bukan seperti pemimpin parti yang lain yang suka-suka bila sedih, bila kecewa buat parti baru. Lagipun nak keluar daripada parti PKR, apakah parti yang sesuai untuk Rafizi? Nak masuk PKR, masih juga dalam Pakatan Harapan. Nak masuk parti UMNO, jauh panggang dari api. Nak masuk PAS, tak tahulah. Mungkin kalau Rafizi masuk PAS, PAS boleh jadi satu parti yang entahlah apa nak jadi pun tak faham aku. Sedangkan sebelum ini, begitu galaknya mereka mengejek Rafizi. Jadi, rahsianya sudah dibongkarkan kepada anda. Apa pula pendapat kamu semua?
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas kekalahan Rafizi Ramli dalam pemilihan PKR, akhirnya ini keputusan terkini yang akan berlaku kepada Rafizi. Menurut laporan ini, PKR akan bermusyawarat membincangkan peranan untuk Rafizi. Sudah semestinya PKR kena bertindak segera. Anwar Ibrahim selaku Presiden bersama timbalan Presiden yang baru serta semua MPP yang baru, mereka perlu bergerak segera. Mereka perlu menggerakkan langkah segera bagi menambat hati Rafizi dan menambat tim Rafizi sekali lagi. Tidak boleh dinafikan, Rafizi merupakan panglima perang PKR yang boleh kata paling legend lah di dalam PKR. Oleh sebab itu, tindakan segera perlu diambil. Bagi beberapa penganalisis politik dan pengulas politik, mereka mencadangkan jawatan yang paling penting sekali untuk Rafizi, paling sesuai sekali untuk Rafizi, ialah jawatan penasihat PKR. Kalau tak silap saya, jawatan penasihat PKR sekarang disandang oleh isteri kepada Perdana Menteri Malaysia, iaitu Wan Azizah. Wan Azizah adalah penasihat kepada PKR. Jadi tiada salahnya jika Anwar Ibrahim ataupun PKR memberikan jawatan penasihat tersebut kepada Rafizi. Memandangkan Rafizi mempunyai buah fikiran dan lebih penting lagi seringkali mempunyai idea-idea yang sangat bernas bagi menegur, bagi membentuk dan bagi memperbaiki mana-mana kekurangan yang berlaku dalam PKR. Keputusan-keputusan PKR yang diumumkan boleh dirujuk kepada Rafizi sebagai penasihat jika beliau dilantik sebagai penasihat PKR. Itulah jawatan yang paling sesuai untuk Rafizi pada masa ini. Selain itu, jawatan Rafizi di kementerian, yaitu Menteri Ekonomi, juga perlu dikekalkan. Presiden PKR Anwar Ibrahim telah memanggil barisan kepimpinan baru parti itu untuk bermesyuarat dan menjalankan postmortem terhadap pemilihan minggu lalu, serta membuat keputusan mengenai lantikan jawatan parti. Amiruddin Syari yang mengekalkan jawatan sebagai Naib Presiden berkata, antara agenda mesyuarat adalah perbincangan mengenai jawatan lantikan untuk Rafizi Ramli yang tewas dalam perebutan kerusi timbalan Presiden pada Jumaat lalu. Semoga dia masih boleh menyumbang kerana dia berjanji tidak akan keluar parti, kata beliau. Dia masih mahu menyumbang sebagai ahli, katanya seperti dipetik Free Malaysia Today hari ini. Amiruddin berkata mesyuarat itu akan dibuat pada masa beberapa hari lagi. Antara jawatan lantikan dalam PKR termasuk Setiausaha Agung serta naib beberapa jawatan naib presiden. Selain merancang untuk letak jawatan sebagai Menteri Ekonomi, Rafizi telah juga sebelum ini berkata dia tidak berminat untuk memegang sebarang jawatan parti sekiranya tewas dalam pemilihan. Minggu lalu, ahli Parlimen Pandan itu mendedahkan bahawa semasa pertemuan dengan Nurul Izzah Anwar pada 20 Mei, Nurul Izzah telah memintanya untuk membantunya selepas pemilihan parti terakhir dan membayangkan dia akan diberi jawatan. Namun Rafizi dia berkata dia menolak tawaran itu dan akan menghormati keputusan pemilihan. Mengulas perkara itu, Amiruddin berkata dia tidak tahu jawatan apa yang ditawarkan oleh Nurul Izzah kepada Rafizi. Dalam pemilihan tersebut, Nurul Izzah menang jawatan timbalan Presiden PKR dengan majoriti besar dengan Rafizi hanya meraih 28% undi. Susulan kekalahan itu, Rafizi berkata dia tetap bersemangat dan bertekad untuk terus berjuang demi Malaysia yang lebih baik. Saya tidak berniat untuk berputus asa dan lari dari cita-cita idealisme kita selama ini, yaitu Malaysia berhak mendapat sesuatu yang lebih baik,
katanya lagi. Saudara, Wan Khalid kata dalam ruangan komen, "Yes, salute you, Rafizi. Jangan jadi katak bila tak dapat jawatan macam Azmin dan kuncu-kuncunya yang cuba masuk balik PKR. Harap Rafizi masih boleh menyumbang untuk PKR dan negara," kata Wan Khalid. Saya juga bersetuju seperti Wan Khalid. Sekian dulu, tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Langkah Rafizi, hadiah Rafizi selepas beliau kalah dalam pemilihan PKR baru-baru ini. Apa yang berlaku kepada Rafizi Ramli semasa Kongres Nasional Keadilan merupakan ulangan sejarah yang melahirkan reformasi 1998. Ternyata, mereka yang tidak mengambil ibrah atau dihukum kembali umpama kata George Santayana, "Those who cannot remember the past are committed to repeat it," kata beliau. Menariknya, berbeza nasib dengan kebanyakan mangsa di tangan para diktator dalam sejarah dunia, Rafizi sempat berundur dengan meninggalkan sebuah hadiah yang puitis, cara membina gelombang rakyat. Pada ucapan terakhirnya selaku timbalan Presiden PKR di Johor Bahru pada 20 Mei 2025, seakan dapat menebak nasibnya. Rafizi menghadiahkan kepada bakal timbalan Presiden yang baru petua-petua membina kebangkitan rakyat ke arah kejayaan dalam pilihan raya. Jelajah hiruk yang digerakkan oleh Rafizi walaupun dalam tempo singkat membuktikan bahawa angin rakyat boleh direkayasa sehingga kelihatan sangat organik. Pendekatan Rafizi ini tidak diragui merupakan sebuah uji kaji yang telah pun berjaya. Bagi Rafizi, gelombang rakyat berpunca daripada dorongan emosi dan tindakan simbolik demi mencapai perubahan politik. Rafizi benar selari dengan buku The Crowd, A Study of the Popular Mind of Gustav Le Bon apabila menyatakan bahawa perubahan bukan digerakkan oleh otak tetapi oleh emosi. Selain emosi, hal terpenting lain ialah suasana yang memihak. Dalam jelajahnya, Rafizi memberi naratif bahawa PKR kini diuji dengan kuasa. Imajinasi yang dibinanya ini sangat menangkap kerana sejarah politik tanah air sering merakamkan pelbagai kecurigaan tak kala terbuai dengan kekuasaan. Walau bagaimanapun, naratif yang imajinatif sahaja takkan berguna sekiranya tidak dikarang dengan sebaiknya. Skrip yang digunakan oleh Rafizi lengkap dengan himbauan cerita-cerita sebelum ini, khususnya membangkitkan kezaliman Mahathir terhadap Anwar sejak tahun 1998. Bahkan ketika ramai yang meminta dirinya pasrah terhadap segala kecurangan dalam pemilihan PKR, beliau cerdas membangkitkan pertanyaan, apakah Anwar juga pasrah tak kala Mahathir menzaliminya pada tahun 1998. Manusia seperti Rafizi sama seperti Anwar pada tahun 1998 adalah no nonsense. Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkalangan. Kini, episod Anwar berulang kepada Rafizi. Puncanya sama sekali tidak dapat menerima amalan memunggah kekayaan ketika berkuasa. Sesungguh pun begitu, naratif dan skrip yang sekemas manapun, sekalipun sekiranya tidak dipersembahkan dengan bergaya oleh aktor berbakat, pasti takkan menghasilkan teater politik yang memukau. Akan tetapi, Rafizi juga kebetulan adalah aktor politik yang cemerlang. Kombinasi pidatonya sejitu Mahathir dan segairah Anwar. Beliau malahan berjaya menonjolkan dirinya sebagai reformis yang lebih tulen berbanding Anwar. Keupayaan Rafizi menempatkan dirinya sebagai reformis sejati, sama ada dengan atau tanpa ujian kuasa, ini diraikan oleh khalayak sepanjang jelajahnya. Kita dapat melihat ketangkasan Rafizi
mengubah pentas parti menjadi pentas negara, yang awal-awal disebutnya bahwa matlamat kempennya bukanlah jawatan timbalan presiden parti. Sambutan hangat terhadap kempen menghidupkan idealisme reformasi ini dibantu dengan kepintaran Rafizi memanfaatkan segala media yang ada. Kerana itu, terdapat jurang yang ketara antara penerimaan khalayak terhadap damai berbanding hiruk, khususnya dalam media sosial. Sebahagian penganalisis mungkin menganggap pertembungan mereka ini adalah ribut dalam cawan yang sifatnya sementara. Namun, kalau Anwar Ibrahim memiliki secebis kepekaan terhadap apa yang bergelora di kalangan rakyat, maka seharusnya sudah boleh mengira hari-hari penggal terakhirnya. Kini citra yang terletak dalam fikiran rakyat ialah PKR mulai kecundang dalam ujian kuasa. Rafizi memang kalah dalam pertempuran tetapi belum kalah dalam peperangan. Beliau sendiri menyebut bahawa dirinya tidak menghabiskan semua pelurunya sekaligus. Sentiasa ada 9 nyawa yang boleh dijulur-julurkannya. Malah, dengan siri jelajahnya, Rafizi bingkas memanfaatkan sebarang ruang dengan membina momentum rakyat melampaui cakupan kempen pemilihan parti. Semuanya diadun menjadi mise en scene yang berjaya menghasilkan drama politik yang mendebarkan tetapi mempesonakan bak pertarungan dalam UFC. Selain itu, Rafizi pandai bermain-main dengan masa depan. Dalam sindiran beliau menyatakan bahawa demi nama baik Anwar, Nurul Izzah Anwar mesti dimenangkan. Terbukti Nurul Izzah menang. Tetapi nama baik Anwar tetap sahaja terpalit dengan nepotisme terlepas apapun alasan demokratiknya. Dengan gabungan naratif idealisme reformis, skrip bertemakan ujian dalam kuasa dan memanfaatkan saluran digital, Rafizi mengubah cerita yang masuk akal hingga memaut jiwa-jiwa yang sekian lama mual dengan sandiwara kuasa dan politik kelas tinggi. Arus ini bukan sekadar sebuah seni perlawanan, tetapi juga sebuah hadiah Rafizi untuk putri reformasi. Namun, Nurul Izzah yang kini menjadi panglima perang selaku timbalan Presiden PKR, jangan mudah gembira, meskipun nampak sekali dirinya berpura-pura tidak bergembira saat diumumkan kemenangannya. Hadiah tersebut mempunyai kuncinya, keaslian. Jelas sekali terserlah kegembiraan kawanan damai saat diumumkan kekalahan Rafizi. Sorai-sorai bergemuruh dikala Rafizi memaksa dirinya berada sepentas dengan Anwar. Walhal euforia kemenangan ini sebenarnya adalah permulaan detik kejatuhan diri mereka sendiri. Sepanjang kempennya, persembahan politik Nurul Izzah terserlah pelbagai kepincangan. Himpunan reaksi yang terdapat dalam media sosial telah pun menelanjangkannya bulat-bulat. Niatnya dicurigai, pidatonya diteran-teran, catur politiknya bersimpang siur. Semuanya ibarat kemunafikan Kamala Harris versi Malaya, Malaysia. Justru walaupun ini adalah hadiah istimewa Rafizi untuknya, tetapi tanpa persembahan yang autentik semuanya tidak bererti. Hadiah tersebut hakikatnya lebih tepat ditujukan kepada generasi yang ingin mewarisi idealisme reformasi meskipun seberat manapun ujian kuasanya. Ringkasnya, Anwar memang menyalakan obor reformasi, namun nikmat kuasa memadamkannya. Tanpa hadiah bermakna ini, kita mungkin masih lagi mengira bahawa jiwa reformasi takkan selama-lamanya berpisah daripada raga asalnya. Ditulis oleh Afiq Fitri, merupakan anggota Diskopi, sebuah perkumpulan perbincangan yang berpengkalan di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian admin Nazilin Unity dan Malaysia Kini. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.